Kerana terlalu dipengaruhi oleh hawa, mereka tidak menyedari tipuan syaitan ini. Mereka merasa telah sungguh-sungguh mencari keridaan Allah Ta'ala sehingga mereka tidak pernah membayangkan bahawa diri mereka tersesat. Mereka tak sedar. Mereka tak sedar. Kenapa orang boleh sampai gini? Dari biasa bikin apa-apa tak ikut prosedur. Tak ikut adab suluk al-murid. Adab, prosedur, suluk perjalanan al-murid, orang yang berkehendak menuju Allah Ta'ala. Tak ikut step by step. Tak ikut step by step. Tak ikut step by step. Dia ikut nanya apa? Ikut sedap sendiri. Sebab itu kan kita ada adab suluk al-muridnya. Mula-mula sekali kena istighfar. Duduk sama orang saleh, jangan tinggal duduk sama orang saleh. Itu saja buat kau boleh tak sesat. Kemudian ada istighfarnya, taubatnya masa-masa silam, berhentikan dosanya, kikis maksiat hatinya, kemudian kikis maksiat zahirnya, itu tak boleh tidak. Sedikit amal beserta kurang ataupun tinggal daripada dosa jauh lebih berkesan daripada banyak amal namun masih banyak dosanya. Semuanya itu dia jaga. Bangun malamnya dia jaga, baca Qurannya dia jaga, lisannya dia jaga, jaga, dia selamat. Dia tidak ikut prosedurnya. Istilahnya saya nak dewe. Pick and choose. Amalan ini aku selesa, ambil berapa banyak. Amalan ini aku selesa, amalan ini aku ngantuk, aku tak buat. Alamak. Susah nak cakap dia begitu ya. Tak boleh ya. Adapun orang-orang yang bodoh, mereka menyedari kebodohan mereka hingga lebih mudah diselamatkan daripada pengaruh hawa. Dibanding dengan ahli agama, orang yang tak tahu berenang sama orang yang tahu berenang, mana lebih diselamatkan kalau jatuh kapal? Orang yang tak tahu berenang. Dia tahu dia tak tahu berenang. Dia tahu dia akan segera lemas. Sebab itu orang ulurkan apa pun, pelampung ke apa ke, terus dia grabnya dia selamat naik. Tapi orang pandai berenang, dia nak delay sekejap, dia konon-konon dia nak terapung sekejap. Konon-konon dia sambil boleh nak tengok bawah snorkeling sekejap, dia rasa dia boleh handle lautan tu. Dia tak tahu bawah gelombang arus bukan main punya deras. Jadi orang yang tahu berenang kadang-kadang lebih payah nak diselamatkan pada orang yang tak tahu berenang. Orang yang tak tahu berenang tu orang yang bodoh contohnya. Maka bilang ini salah, ini boleh masukkan awak dalam neraka. Awak bila nak berhenti, nangis dia terus. Saya dah 30 tahun tak sembahyang macam itu. Nangis tak? Tapi kalau orang yang ceramah tak? Saya dah 30 tahun ceramah. Saya dah 40 tahun baca Quran bangun malam. Ada nangis tak? Saya 40 tahun tak tinggal bangun malam. Tapi rupanya dia buat atas dorongan hawa nafsu. Tak ada markah di sisi Allah Ta'ala. Ini tipu daya ya. Ini tipu daya. Sebab itulah kita sebutkan, selalu kita ulang-ulang ya, yang nama belajar tasawuf tu kena setinggi-tinggi dan sedalam-dalam dan sehalus-halusnya. Kerana hatta orang yang dah ibadat tu pun tipu daya syaitan tetap tak hilang. Tipu daya syaitan tidak hilang. Sebab itu ya, kita tengok apa yang dilakukan oleh hamba aib kita ini, mereka suri tauladan, membawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka betul-betul mencontohi Rasulullah. Tak ada amalan dia yang boleh dibanggakan tau. Amalannya ada tapi tak ada yang boleh dibanggakan. Tak ada. Kita tengok dalam rekomendasi mereka, buatlah zikir sekian ribu. Yang mereka punya amal, jangan tinggal lepas sembahyang 33. Kat tu boleh bangga tak? Anak tak tinggal 33, subhanallah, subhanallah. Tak boleh bangga. Tapi tak tinggal. Tapi itu yang memelihara. Boleh bangga tak? Anak kalau pakai serban 5 hasta. Yang 18 hasta tu yang boleh bangga. Tak ada. Dia pakai serban tetapi tak boleh sampai kadar full mark pun. Dia ada janggut tak sampai kadar yang boleh. Anak punya janggut ni, Rasulullah punya janggut macam inilah biasanya. Tak boleh sampai begitu. Dia ada buat tetapi tak sampai kadar boleh dibanggakan. Hatta pakaian jubahnya sekalipun, hatta segala apa-apa pun amalan mereka sekalian. Tengok ratib atas, ratib haddad. Agak-agak boleh, kita boleh bangga tak dengan orang-orang tarikat? Anak pengamal ratib atas, ratib haddad. Setakat 3 ya latifan bi khalqihi aliman. 3 orang kalau buat, orang-orang tarikat kalau buat sampai 1000 tau. Sampai 1000. Sebab mereka nak elakkan yang boleh buat kerana hawa. Mereka nak elak yang buat kerana hawa. Mereka nak elak. Lepas tu walaupun sederhana, kadar tak boleh membuat mereka bangga. Bukan kerana hawa. Bukan kerana hawa. Hatta baca Quran mereka pun ada dengan berlagu-lagu bersedap-sedap tak? Agak orang kutuk ke orang puji kalau dengar bacaan mereka? Orang bilang ini tak jaga huruf. Orang kalau tak mau dengar, diorang ni tak jaga tajwid ya. Aduh, ustaz saya banyak sebut. Kalau first few time yang tak biasa dengan pada habaib, first few time dengar pada habaib punya baca, tengok ada yang sebut mereka ni. Sebab itu Abi Umar tak berani jadi imam kat depan kita. Dia suruh abang dia baca sedap sikit, dia baca tak sedap. Abi Umar tak berani jadi imam.
Pasal suara dia tak sedap, pasal dia nak dengarkan suara dia yang tak sedap tu dia tak sanggup. Rupanya dia kan Habib Umar ni macam dia suka mendengarkan suara yang sedap. Ada orang cakap begitu dengan kita tau. Sampai begitu sekali. Allah. Lepas tu suruh abang dia boleh tahan sikit lah. Pun tak apalah. Tapi boleh tahan sikit lah. Rupanya bacaan dia gitu. Rupanya diorang tajwid tak jaga rupanya. Allah. Hatta bacaan Quran tu pun mereka belajar, mereka cakap dengan Allah. Kau suka tak suka dengar, aku bukan cakap dengan kau. Aku suka kau dengar saja, kiranya aku dah cakap dengan kau. Dan mereka jaga bicara mereka dengan Allah. Mereka cukup jaga. Apa yang boleh buat orang rasa, dia boleh buat dia timbul rasa orang akan puji, itu bahkan dia kalau tak boleh handle, boleh buat benda yang sampai orang puji, seperti derma depan-depan orang semua, seperti baca yang sedap, boleh dengan syarat kau kebal. Tak berujub, tiada riak, tak kebal. Siapa yang kebal? Maka tak kebal, elakkan benda yang boleh mendatangkan orang sampai puji kita. Itu amalan mereka semua adalah sangat-sangat bersederhana. Sangat-sangat bersederhana. Tak boleh sampai dipuji. Tak boleh sampai dipuji. Tak boleh sampai dipuji. Hatta kalau sembahyang tu pun mereka buka puasa, bulan puasa, Ramadan, buka puasa. Lepas tu sembahyang maghribnya di mana? Di rumah ke di masjid? Di rumah. Kalau yang selain pada habaib, setengah-setengah gabilah-gabilah, especially kalau terpengaruh dengan Wahabi, wah bukan point on, mesti nikahnya pun di masjid. Kalau sembahyang maghribnya pun buka puasa, semua lepas buka makan sikit, lepas tu di masjid. Kalau habaib, relax. Walau di Imam Masjid Muhdar sekali, Habib Medros bin Smith. Imam Masjid Muhdar, rumahnya sebelah masjid sekalipun. Buka dekat rumah, sembahyang dekat rumah. Sembahyang dekat rumah. Tidak ada mesti nak tampilkan depan-depan orang, kita ni kena jaga ikut syariat apa semua. Mereka tak dipengaruhi oleh hawa. Tak dipengaruhi oleh hawa. Orang yang bodoh juga menyedari bahawa diri mereka penuh penyakit. Sedangkan para ahli agama yang dikuasai oleh hawa merasa yakin bahawa kebatilan tidak akan pernah menyentuh mereka. Sebab ana zikir 1000 kali. Sebab ana dakwah sana sini. Sebab ana kau cakap ada Quran dan hadis. Sebab ana kau cukup ikut dasarnya. Allah, niatnya tu lari dia tak tahu. Niatnya tu lari dia tak tahu. Niatnya adalah mengatakan aku perfect. Sedangkan dalam amalan kita ialah kita mempersembahkan aku paling tak perfect. Itu kita menghadap sembah ibadat pada Allah. Dan ibadat tu untuk menyedarkan bahawa aku tak perfect, bahkan aku banyak dosa. Tapi orang-orang ahli dunia, orang ahli ibadat yang ahli dunia akan berasa aku perfect, aku dapat accordingly. Allah, dia sanggup nak dijadikan contoh lagi. Suka kalau dijadikan contoh lagi. Dia rasa tak apa-apa, semua dia jaga. Hati-hati tak jaga, boleh tak jaga tak? Kena jaga. Buat kena jaga. Kena ikut, kena accordingly. Syarat dan rukun kena jaga. Tetapi jangan lupa, niat tersimpang itu lebih jaga. Niat tersimpang, betul tak betulnya itu lebih kena jaga. Jangan sampai kita rasa kita boleh selamat dengan pedayaan syaitan. Halus permainan syaitan, ya. Halus permainan syaitan. Nabi Muhammad